Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada petang ini. InsyaAllah pada petang ini kita akan sambung perbincangan syarah akidah Ahlussunnah pada poin yang ke-63, iaitu Ahlussunnah membolehkan melakukan ruqyah syar'iyah dan melarang ruqyah yang ada unsur syirik dan bid'ah. Jadi kena pastikan walaupun ada keharusan melakukan ruqyah. Ruqyah ni kalau nak terjemah dia maknanya jampi lah. Jampi. Tetapi perlu mengikuti kaedah syariat. Dan tidak boleh ada unsur syirik dalam yang kita kata lafaz-lafaz jampi itu, dan juga perbuatan-perbuatan zahir tidak boleh. Jadi maknanya orang yang nak terlibat dalam bidang ini, dia mesti tahu asas-asas tauhid dan juga asas-asas syirik. Dia kena tahu supaya dia tidak terjerumus dalam kesalahan ini. Baik, ar-ruqa adalah bentuk jamak daripada kata ruqyah. Ertinya orang kita pun guna dah sekarang ni, ruqyah syar'iyah. Orang kita guna. Itu sebagai perkataan yang sudah semakin menjadi kebiasaan masyarakat kita. Mana kalau orang-orang yang cana terhadap ni, dia akan carilah nak ruqyah syar'iyah. Ana sekali pun kerap nak lah. Ada orang kontak mana ustaz kata boleh untuk ruqyah syar'iyah ni. Kena ada lah orang-orang yang pandai tu sebagai alternatif pada hak tidak betul tu. Dah ni termasuk fardu kifayah ni. Termasuk fardu kifayah. Jadi ruqyah ataupun jamaknya ar-ruqa adalah doa perlindungan yang biasa dipakai sebagai jampi bagi orang sakit. Doa itu boleh jadi doa tu jampi yang digunakan itu dalam bentuk doa dan sebagainya itu boleh jadi berasal daripada Al-Quran, hadis ataupun selain daripada keduanya. Yang mana kira-kiranya ada kesan lah. Ada kesan tu maksudnya jadi, kata mujarab, dan dibolehkan secara syariah. Baru kita boleh panggil ruqyah syariah. Kalau dia tidak bercanggah dengan syariat. Ruqyah dibolehkan dalam syariat Islam berdasarkan hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Ini dalam Sahih Muslim. Ia berkata, Auf bin Malik berkata, dia kata di zaman jahiliah kami biasa melakukan ruqyah ni, yakni jampi-jampi mentera ni biasa kita lakukan zaman jahiliah. Jadi selepas masuk Islam itu kami tanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pandangan tuan, apa pandangan Rasulullah terhadap jampi ni, mentera ni. Nabi jawab, Nabi kata, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tunjukkan kepada aku jampi lagu nak baca aku nak dengar. Nabi kata gitu. Jadi kata biasa zaman jahiliah kita buat, boleh ke Rasulullah? Jadi Nabi kata baca. Nabi suruh perdengarkan. Nabi kata kalau dalam ruqyah itu semasa jampi itu tidak ada unsur-unsur syirik pada kata-katanya, pada sini kata dia tu lah, tu tak apa lah. Dan sebenarnya lah, dari sudut perbincangan ulama dalam kitab, kalau tidak ayat Quran, walaupun pilihan utamanya ayat Quran, hadis-hadis Nabi lah, daripada Nabi. Tapi kalau tidak daripada hadis Nabi, tidak perkataan Melayu pun kata, tapi dia tak ada tu unsur-unsur syirik, khurafah. Mana tak ada unsur yang bercanggah. Tu ulama kata boleh lagi, harus. Bukan bermakna terbaik, harus. Tapi kalau baca tu pun kita sendiri pun tak tahu makna apa, kita tanya pun dia tak tahu. Tu tak boleh. Mak Maya, ibu Maya, saya tak biasa kita kenal. Kita kata dia tak ayah maksud tu, dia kata aku tak tahu kan. Jawa kan dia kata begitu. Jawa bakal. Jadi benda-benda lagu tu tak boleh. Lepas tu kalau ada bentuk pemujaan kepada dewa, kepada jin, tu tak boleh. Bahaya. Imam Khattabi wafat pada tahun 380 Hijrah. Beliau berkata, ini tokoh besar lah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan melakukan ruqyah
Dan Nabi membenarkan secara umumnya. Tetapi kebenaran itu secara bersyarat, bukan secara mutlak. Tengok keadaan itu macam mana. Baik, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi semasa melakukan ruqyah itu. Yang pertama, ruqyah itu hendaklah dilakukan dengan menggunakan ayat Al-Quran ataupun nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah atau doa-doa yang sahih yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni kita ambil hak terbaik. Kita ambil hak kira-kiranya hak tak ada khilaf di kalangan ulama. Hak terbaik lah. Tu tu. Yang kedua, harus mesti dilakukan dengan bahasa Arab. Ni pun khilaf ulama ni. Ulama kata tak apa, tidak bahasa Arab pun. Dah kita tak ingat ayat Quran, tapi ingat terjemah tu. Tak, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun sebut baca terjemah ayat Quran. Dengan berkat terjemah ayat Quran ni kita, ya Allah sembuh. Kita baca ayat, baca terjemah. Ulama kata boleh dah. Tapi sini dia ambil hak terbaik tadi. Kalau boleh hak bahasa Arab ni hak terbaik. Bahasa Arab tu maksudnya daripada Quran dan hadis lah. Gitu. Tapi kok mana pun hak ni tidak kata sepakat ulama lah. Ada lagi kelonggaran. Oh kita ni kan biasa kan ada gajah putih sebuah laut. No, macam-macam. Bagian tak salah kalau lagu tu. Tak salah lagu tu. Ya? Mambak tu lagi lah. Hak tu lagi lah tak boleh tu. Waktu melibatkan kepada macam pemuja seruan kepada dewa, jin, tak tahu mana lah tu. Tu kena elok. Jangan dibuat gitu. Mana kalau kita nak pergi minta tolong siapa-siapa tapi dia tu jenis lagu tu, hak je buat tu, bomoh lah kita kata. Jenis jampi gitu. Bagaimana itu bukan pilihan kita lah sebagai orang beriman. Tak satu baik lagi. Mana jangan mudah-mudah dalam masalahnya. Keharusannya ada pun dia tidaklah boleh kita bermudah-mudah jadi sebebas-bebas. Tak boleh. Hendaklah diucapkan dengan makna yang jelas dan dapat difahami. Takut salah tu lah. Lama tak faham makna, rupanya duk puja. Dia punya makhluk halus tu. Tu syaitan. Tu tak boleh. Yang keempat, tidak boleh ada sesuatu yang haram dalam kandungan ruqyah itu. Misalnya dalam ucapan itu, dalam mentera yang dibaca itu, ada unsur memohon pertolongan kepada selain Allah, ada unsur berdoa kepada selain Allah, menggunakan nama jin dalam ucapan itu, atau raja-raja jin dan sebagainya. Macam-macam ni. Dulu anak catat ni, tulis satu buku saja ya. Kita pergi ambil, pergi jumpa tok motor tanah kau boleh buat ni gini tu. Pelik-pelik lah. Satu yang di timur kita tanya ke dia, maksud dia ni tak ya. Dia kata aku tak faham dia. Kau Fatihah tinggal sekali, masa tu lah. Dia kata tak kena. Siapa ilmu kembar pada tulislah aku. Buku tu balut dengan kain kuning, sipat, tiba-tiba tak ada, hilang. Dalam mari tu boleh hilang. Tahu takut jin mana dia ambil. Saja ya, bukan nak amal pun nak tahu. Daripada situ kita boleh buat pertimbangan, boleh buat sedikit orang panggil analisa ringkah lah. Punya banyak kesilapan masyarakat kita dalam bab ni. Tak tahu ke apa. Siapa kalau nak ngai, nak subuh sorai lah kita je buat macam. Tak jadi. Kita buat dia. Muka barang tu barang dia puja banyak lagi benda. Tapi daripada situ anak nampak kata bahaya. Masa tu anak ngaji hadis dah masa tu. Anak kata tu bahaya. Jadi kita tengok patut tempat kita tak faham, kita tanda, tiba-tiba hilang buku tu. Kalau tak pernah waktu di rumah pun tak tahulah. Baik. Yang kelima, tidak bergantung pada ruqyah dan tidak menganggap ini sebagai penyembuh. Hak tu ikhtiar seperti mana makan obat gitu ya lah. Sebagai satu usaha. Usaha tu lah kita bincang. Usaha tu mesti tidak menyalahi syariat. Niat orang tak salah niat kita. Cara kita buat. Hak kita bincang cara pelaksanaan. Jangan anggap hak tu nyembuh dengan sebab kita jumping ni. Tak boleh makan obat, tak boleh gitu. Tu kena tahulah tu hak. Maksud saya tu kena tahu tu kita buat ni. Maknanya kita buat ni dalam bentuk ikhtiar, zahir sahaja. Yang keenam, kita wajib yakin bahawa ruqyah, mentera yang kita baca itu, dia tidak berpengaruh dengan kekuatan sendiri,
Bukan kerana mentera tu yang menjadi penyembuh, tetapi semua tu dengan izin Tuhan. Cuma ikhtiar. Ikhtiar tu lah tak boleh bercanggah dengan syariat. Sembuh tak sembuh tu bukan kerja kita, bukan kisah obat tu, bukan kisah doktor tu, bukan kisah kita buat ni, bukan kisah usaha kita ni sembuh tu. Hakikatnya kena ingat tu. Kita ahli sunnah wal jamaah kena yakin gitu. Sebab itulah kita bila buat sesuatu, dia tak boleh lepas dengan doa. Ya Allah sembuhkanlah penyakit. Setelah kita buat jampi, kita makan apa, ya Allah sembuhkanlah penyakit anak. Ya obat. Hak obat tadi usaha zahir, boleh pahala tu. Lepas tu doa tu bergantung dengan Tuhan. Tu orang Islam, cara hidup orang Islam. Dia tak boleh lepas. Tak boleh kita bila sakit, pakai tak buat obat, suruh Tuhan buat obat, bukan penyembuh. Tak boleh. Nabi suruh buat usaha. Allah suruh usaha. Dengan usaha tu boleh pahala. Habis pitih boleh pahala. Habis masa boleh pahala. Lepas tu fatawakkal ala Allah. Doa suruh Tuhan. Itu cara hidup umat Islam. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka ruqyah itu dia menjadi haram. Jika seseorang meyakini bahawa ruqyah itu sebagai subjek atau faktor yang mutlak, yang mempengaruhi sihat, yang menyebabkan jadi sihat, yang menyebabkan hilang penyakit, maka perbuatan itu telah syirik. Dan orang buat gitu, orang panggil musyrik. Orang buat gitu dipanggil musyrik. Perbuatan dia itu adalah perbuatan syirik. Jika dia percaya bahawa ruqyah tersebut hanya merupakan faktor yang menyertai kesembuhan, maka ia akan menjadi musyrik dengan tingkat syirik kecil. Maknanya ruqyah tu juga terlibat dalam menyembuhkan, tapi bukan sepenuhnya. Bukan sepenuhnya. Ni dia kata syirik kecil. Payah kita nak faham ni. Hati kita tu nak duduk pada tahap ni tu. Kalau kita kata ni sebagai ikhtiar je, hakikat bukan dia, tu tak apa. Ni bukan secara mutlak. Jampi itu, mentera itu menyembuhkan, tetapi kuku mana ada kesan juga. Dia memberi kesan walaupun sedikit. Tu dia panggil syirik kecil. Hak besarnya Allah. Itu syirik kecil. Tapi setengah ulama kata syirik besar juga. Bahkan lebih cenderung ke arah tu. Sebab payah nak ajah ni, payah nak uruh ni. Ni maknanya cuma kat lidah tu kita ni. Sebab itulah cara yang terbaiknya bila kita jampi dan sebagainya, supaya kita makan obat hospital tu sebagai ikhtiar zahir saja, tidak bergantung sepenuhnya pada mentera. Tidak. Itu sebagai ikhtiar saja. Sebab itulah dalam proses kita kata jampi ruqyah tu ya disuruh baca ayat Quran, patut doa-doa zikir Nabi ajar tu. Jadi hakikatnya sebenarnya bertawassul dengan amalan soleh. Kau tu hakikat sebenarnya. Dah baca Quran. Misalnya kita baca Fatihah, ya Allah sembuhkanlah anak. Mana kita dengar berkat kita baca Fatihah. Kau tu orang panggil bertawassul dengan amal soleh. Kau tu boleh. Boleh tu. Kita puasa. Ya Allah dengar berkat aku puasa, berkat aku baca Quran, berkat aku mai kuliah, teguilah ketenangan, kesembuhan, murahkanlah rezeki aku. Tu orang panggil bertawassul dengan amal soleh. Tu ada dalil. Dengan berkat aku tolong orang ni, ya Allah berilah. Dia kita kata bukalah pintu rezeki supaya aku dapat banyak, dapat harta dalam proses aku cari biar boleh banyak. Kita tahu semua kampung, cara kampung gitu kecek tak apa. Allah tidak nak sastra belah mana dia nak tahu munak ke dia minta tu, ya Allah nak. Sebabnya kalau baca Quran Arab kita tak erti Arab, kalau salah tak tahu salah. Anak ni pengal banyak kita dengar tutup email dah orang ke Arab salah, parok lah tu salah. Dengan bertambah jadi ada huruf mak macam-macam, jadi tak molek pun lagu tu kan, lagu tu tak molek. Tadi pun di Jumaat dia pun parok juga. Jadi benda-benda gitu Allah kata banyak salah tu baca doa. Jadi benda-benda gitu kena jagalah, kena jaga. Jadi kena, sebab tu dia kena tasmih. Ada seorang tu email tu, apakah dia pun tak yakin dengan doa dia. Tiba-tiba anak lepas kuliah dia panggil anak. Kata Ustaz dia kata, dia tunjuklah. Dia buat mari satu kertas, dia kata ni lah Ustaz, dia kata biasa nak baca doa masa sepah mayat. Dia pun baca. Dia kata Ustaz cek, rupanya doa orang dia dalam yang bertulis itu salah banyak. Enggak, dia tak erti bahasa Arab tu ni. Sebab itulah kita kena cari orang-orang erti ni, kita tasmik doa tu betul molek.
betul boleh. Oh tak ingat tadi kemudian. Di bertiga tempat dia lah salah tu. Jadi kena berhati-hati. Atas dasar itulah maka ruqyah itu dibahagi pada dua bahagian. Yang pertama dia panggil ruqyah syar'iyah, iaitu ruqyah yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Nekal tadi. Kena ingatlah nombor dua tu wajib dalam bahasa Arab tu, hak ni ulama tidak sepakat. Bahasa Melayu pun boleh. Masa anak belajar dengan guru anak masa hari dia kata boleh, tapi kena jagalah. Jaga jangan ada unsur yang syirik, unsur yang boleh bercanggah dengan syariat. Sebab tu anak sebut dalam mukadimah tadi, orang yang nak terlibat dengan jampi ni, mentera ni secara syariah ni, dia kena tahu, kena ada ilmu, kena belajar. Kena belajar. Kalau dia tak erti bahasa Arab pun, bila dia nak baca dia kena tasmik. Dia orang pandai dengar. Orang yang pandai tu dengar. Orang yang pandai kata okey betul dah tu. Cuba bayar kalau tak mengaji. Alhamdulillah boleh salah. Parok tu kalau tukar ha dengan kha tu. Makna parok tu. Dah alhamdulillah segala puji milik Allah. Kalau guna ha alhamdulillah, dia makna sebalik, kelemahan, kecelakaan milik untuk Allah. Bercanggah tu. Parok tu. Segala kelemahan kita sandarkan kepada Allah. Sedangkan Allah ni maha sempurna. Tu parok tu. Tu kalau dengan sengaja tahu buat dia kok kafir. Kalau dengan sengaja tapi tak berlaku gitu. Orang Islam buat tu kerana tak sengaja, silap, sebutan gitu kan. Yang kedua ruqyah bid'ah, iaitu ruqyah yang kehilangan salah satu daripada syarat hamnek kara tadi, tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Bila tak kena hak tu, maka perbuatan itu jadi bid'ah lah. Bid'ah. Jadi bid'ah ni dia buat sini ruqyah bid'ah, iaitu ruqyah yang kehilangan salah satu. Maksudnya begini, dia perjelas lagi. Sebab gini bid'ah ni kadang-kadang boleh bawa pada syirik. Dalam konteks kita bicara dalam konteks ni. Ruqyah tu bid'ah. Tapi kalau kesalahan tu sampai pada syirik, jadi syirik lah. Jadi maksudnya gapo dia? Hak sebalik tadi dia buat mari balik. Tidak menggunakan bahasa Arab. Ni bagi yang kata mesti bahasa Arab. Bagi yang kata mesti bahasa Arab, maknanya kalau tidak guna bahasa Arab, tak boleh nak baca mentera tu. Yang kedua, makna tidak jelas, ataupun dia tak faham makna kau, tak boleh. Jampi apa dia tak faham makna. Ana dengar jampi ni di Tibet ni. Sebab kalau dia kecek dia tidak begitu. Ana dengar lah saja, ana tengok dekat dengan 16 minit je kok. Dia panggil jampi mentera. Pok ni dia tengah puja semangat di atas puncak gunung. Dia buat ke dah. Rupanya kata-kata tu sekadar nak mendengarkan dia bersuara, rupa tu dia ada kosak dalam hati. Tapi bunyi pelan. Sampai 16 minit kata bahaya. Dan anak pernah dengar ada di Kelantan kita orang ruqyah buat begitu. Orang tengok. Dia pakai kayu tu musim lah. Tak tahu apa musim. Supos biji seperti orang Tibet tu apa mudah lah. Ada gitu. Tu tak boleh, tu tak boleh. Kita nak perempuan nak pernah dengar kata tak boleh ni gini ni. Dia lepas tu dia ada burdah dia pula tinggi gunah tu. Tu tak boleh. Sebab tak tahu gapo. Rupanya dalam dia punya dokumentari tu, rupanya masa dulu waktu dia. Yang ketiga, mengandungi unsur syirik, menggunakan nama jin, raja jin, atau kata yang tidak difahami makna, tak ada makna pun kalimah tu, atau berupa huruf-huruf terpotong-potong dan sebagainya. Misalnya berkat huruf dad, dia berkat huruf dad. Tak ada. Kalau sad tu ada lah ayat Quran. Tapi dalam hati dia terdetik. Dengan mentera ni lah akan jadi sembuh. Terdetik gitu. Tak boleh. Dia kena kata dalam a'udzubillahi minasyaitan. Tak boleh. Dia tu memang kena kata lah. Kalau ada gangguan ke arah syirik, walaupun kita cuba untuk tidak ada gangguan itu, tapi mari kena kata selalu. Kalau tidak dia boleh merasakan. Gitulah.
maknanya keharusan melakukan ruqyah ni dengan disiplin yang ketat. Tak boleh main-main. Adapun ruqyah yang terbaik, dia pergi pula. Kok mana kita bincang harus, tetapi yang terbaik adalah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ini berdasarkan firman Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan ayat Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya menambahkan kerugian bagi mereka. Jadi Allah sebut, dah baca ayat Quran lah. Lepas tu nak baca ayat mana? Ayat mana-mana pun boleh. Jangan kita tentukan ayat ni untuk ghanim. Awak tahu mana? Sebab kebahagiaan ini tidak lebih daripada bertawassul dengan ayat Quran kita baca. Itu boleh. Misalnya kita baca suratul Mulk, mudah-mudahan dengan berkat kita. Ada dalil doa, ya Allah berkat suratul Mulk yang aku baca, sembuhkanlah penyakit anakku, ya Allah. Tu tak apa gitu. Jangan pula kata mana suratul Mulk ni bila baca dia boleh menyembuhkan penyakit sikit-sikit. Awak tahu mana tu? Nabi pun tak ada sebut. Tak ada tu tadi. Sekarang ada sebut sama tu lah. Ni ada internet ni, waktu anak sahabat benar ni. Ustazah tu kata ayat sikit tu, idza batashtum jabbar gitu. Allah kata apa lah ustazah. Cuba elok lah. Kecuali ada nas daripada Nabi. Tak apa gitu. Kalau ada. Tapi kenapa pasti ada? Sebab Nabi semasa ruqyah pun banyak, kalau kita jumpa dalam beberapa riwayat guna Fatihah. Nabi guna Fatihah. Baik. Kemudian menggunakan doa-doa yang sabit daripada Nabi SAW. Sebab dalam internet tu banyak guna, anda tengok. Ni daripada ustaz-ustaz juga ni. Dia mari doa-doa hak tu bukan daripada ajaran Nabi, bukan daripada Quran. Tak boleh. Kita hidangkan kepada masyarakat sesuatu yang tidak menepati kehendak Nabi kita. Tak sah. Tak sah. Sebab tu anak, kalau orang sakit mari jumpa dia suruh kita itu, kita baca ayat kan. Kita pergi ni pak cik baca. Ada dah. Dia dulu dia pernah mari sini. Lama tak ada, dia sakit lah, isteri dia sakit. Memang dia sebut lepas tu. Dah habis duit berapa ratus ribu dah. Pak kali sial. Indonesia tak pasti jadi pada. Ke Singapura pergi banyak habis duit. Sehingga dia jadi benci dah kepada untuk orang. Sebab dia jumpa macam-macam. Dan dia ni pernah, maknanya gis meleh ke, ambil hati ke, bakar. Pernah dia buat gitu. Atas tok mama suruh kan. Kita tak boleh makan kat tu. Dia mazhab Syafi'i kita lah. Buatlah kau. Kita pun kita tak kata apalah waktu tu tak sesuai, kita nak kecek dia. Tu saya kata buatlah. Dia pun kata dia rasa taksir dia pun. Nak buat lagu mana ustaz? Ada ke cara lain? Saya kata doa dengan Allah. Minta pada Tuhan punya sebab. Sebab kalau kita buat apa, sebab, hakikat sebab menyembuhkan Allah juga. Dah ikhtiar habis ni dah, tak boleh pergi. Sehingga buntu dah dia. Jual kereta, jual tanah. Bolah dia pun sedih. Bukan kata setiap kali pergi untuk orang mudah pergi habis apa, lepas tu tengok cara dia buat tu bercanggah dengan kita mengaji dengan dia pun buat sunnah juga. Mengaji sunnah. Mengaji tafsir ngaji. Saya kata bolah. Baca Quran. Semaya. Mitok dalam solat. Semaya. Mitok semasa sujud tu. Mitok dengan Allah Taala. Jadi tak jadi, serah pada Allah. Lepas tu seminggu lepas tu dia kata tak sembuh dia tu, tapi hilang dah. Hilang apa? Kena halin tu hilang. Kena halin dah ni. Kelihatan pakai kena halin. Kena halin. Saya buruk lah kita tu. Hilang dah kena halin. Puasa tenang dia sikit tu. Jadi kecek. Dia tak sakit pun kecek jadi kasar dengan dia. Tekanan lah tu. Hilang. Sakit tak hilang. Bila psikologi kita segar, insya-Allah dia banyak membantu kesihatan kita. Tu ya sebenarnya. Baik, seterusnya. Habis itu kita pergi pula pada poin yang ke-64. Ahlus Sunnah melarang memakai gelang, kalung atau benang dan sejenisnya untuk mengusir atau menangkal bahaya. Ni salah satu bentuk azimat juga. Pakai gelang dengan maksud untuk mengelak daripada apa-apalah yang boleh mengganggu kita. Tak kira lah gapo, kalung ke, pakai benang sahaja, benang ikat. Semuanya untuk orang mulia ni. Bukan pergi beli kedai pakar tu dah.
Waktu Muhammad hak ni sebenarnya semacam tangkal, semacam azimat juga. Ni tak boleh. Ahli sunnah tak boleh gitu. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahawa manfaat dan mudarat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Hakikat itu akidah tu. Hanya Allah sahajalah yang boleh, yang ada kuasa mendatangkan manfaat dan juga menolak bahaya dan sebagainya. Semua tu di tangan Allah. Hakikat. Allah berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih." Katakanlah wahai Muhammad, kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Berhala-berhala kamu sembah tu. Kalau Allah nak timpa ke apa-apa bencana kepada aku ni, boleh tak berhala tu tolong? Tanya begitu. Jawabnya tak ada. Waktu saya nak wakar, cerita saya nak wakar ni, dia pergi, ayah dia pergi dalam bilik, dalam tempat ibadat tu, berhala penuh. Ayah dia tinggal supaya dia menghayati kehidupan berhala. Kayak dia tanya, apa ni dia kata? Dia tak pergi ayak ke kecek dengan berhala tu. Tak ada pun nasi-nasi. Dia tak ayak nasi tu, dia tak ada pemakanan. Kalau kita kan, dia katanya tak jawab. Sepatutnya kalau tak ada ayak dah tak ada. Kita tak rasa hati. Dia tak ada lawan. Nyok-nyok tu. Tu saya nak bakal cerita selepas ni. Sebab tu dia kata dia langsung tak terletak. Langsung tak terletak pun nak sembah bagai-bagai kerah kejung lagu tu. Masa tu dia masih remaja lagi tu. Dia tengok kau berhala, dia kata lapar ni, kata ada makan ni. Dia senyap tak kata dah. Nak tak jawab. Sombong apa nama lah kita tu. Sebab tu dia kata dia tak terletak. Dia tak ada rasa nak sembah, nak mengharap. Tu saya nak bakal. Begitu juga dia tak pernah minaruk. Dia sebut apa dia tak minaruk. Apa dia tak minaruk. Sebabnya dia kata pernah dia tengok orang minaruk ni jadi melakukan perkara yang menjatuhkan maruah. Pegang kemaluan depan orang. Bukan mampu. Waktu haruk dia tanya. Jalan tu puyuh hayal kita kata. Waktu bau busuk pula-pula. Saya nak kata sebab tu dia kata tak sesuai dengan manusia. Tak sesuai dengan manusia. Jadi perkara-perkara begitu, kalau anda sebut berkait dengan Sayyidina Bakar tu, dia panggil kita pakai kaedah logik. Kita pakai kaedah secara logik. Secara logik lagu mana? Maknanya Quran itu satu hal, dalil yang